Okay, so sebelum kita start kelas, kita bacakan umul kitab Al-Fatihah dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So untuk pagi ni, okay, kita akan sambung. Masih lagi dalam topik 1. Okay, so tadi saya bagi latihan sikit ataupun Foods of Mind, FOM, dia punya short form dia. Okay, so FOM yang kedua lah. Yang pertama tu berkaitan dengan transportation. Okay, so kebanyakannya dah menjawab, semua dah jawab lah. Dan semua kebanyakannya mendapat markah yang full lah, full mark semua. Sebab dekat rumah kan, copy and paste saja. Okay, apalah yang penting awak tahu bila awak jawab tu, awak tahulah slide yang keberapa awak akan baca. Okay, so saya recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so kita dah tengok pengelasan jalan berdasarkan 3 pengelasan. Okay, pengelasan jalan berdasarkan 3 jenis pengelasan. Okay, iaitu yang pertama, pengelasan berdasarkan according to administration. Okay, kemudian yang kedua berdasarkan area, yang ketiga berdasarkan functions. Okay, dua ni kita dah tengok. Okay, so hari ni kita akan tengok pengelasan berdasarkan function ataupun fungsian jalan. So kalau pengelasan berdasarkan function terbahagi kepada 2, dia sama macam area ni. Dia ada rural dan juga ada urban. Okay, so soalan yang awak jawab tadi adalah pengelasan jalan di bawah function lah. Okay, dan rural terbahagi kepada 5. Okay, dan urban ada 4. Awak jawab ni lah. Yang pertama di bawah rural, nama dia adalah expressway. Kemudian di bawah rural juga highway. Yang ketiga di bawah rural primary road. Kemudian ada secondary road. Kemudian ada minor road. Okay. Dan di bawah kategori ataupun di bawah pengelasan urban ada 4 lagi nama jalan, iaitu yang pertama expressway. Okay, soalan, apa beza expressway dekat rural dengan expressway dekat urban? Siapa boleh bagi tahu? Apa beza dia? Expressway dekat rural dengan expressway dekat urban. Apa beza dia? Ya, Syakira? Populasi penduduk kot. Apa dia? Populasi penduduk dia. Okay. So yang membezakan rural dengan urban
Kita dah tengok dalam kelas sebelum ni adalah populasi penduduk. So expressway dekat urban, populasi dia ataupun orang yang tinggal di kawasan sekitar tu lebih daripada 1,000 populasi, 1,000 orang. Manakala untuk rural, dia punya populasi dia adalah kurang daripada 1,000 orang. Itulah beza dia. Okay. Okay, so di bawah rural, selain daripada expressway, kita ada arterial. Tadi masa jawab FYM tadi, ada yang jawab material. Bukan material, arterial. Nama dia arterial. Okay, kemudian ada collector. Okay, satu lagi ada, nama dia adalah local street. Okay, so nama-nama jalan ni awak kena ingat, awak kena tahu beza lah. Mana tahu lepas ni ada quiz untuk awak masukkan nama-nama jalan ni ke dalam kategori yang betul. Okay, kena ingat. So kalau admin ada berapa? Bawah admin ada 5 kan? Ada 5 nama jalan. Ada federal. State. Okay, ada state. Ada local authority. Okay, ada kampung road. Satu lagi adalah privatization road. Okay, so setiap nama jalan awak kena tahulah dia berada dalam kategori yang mana satu. Sama ada kategori admin ke ataupun kategori function ke. Ni kalau function rural ke ataupun urban ke, so kena identify lah. Cuma yang dekat area ni dia ada 2 saja, iaitu untuk area ni, pengelasan di bawah area ada 2. Satu adalah rural dan satu lagi adalah urban. Satu je. Dia tak ada nama dalam. Nama dalam dia yang ni lah. Kita kelaskan di bawah function. Okay, boleh So itu nama-nama jalan tu awak kena tahu, identify dekat mana duduk dia, kedudukan ataupun kategori dia. Slide saya nampak tak? Ada pun slide-nya. Tak, tengah loading. Hello. Dengar suara aku? Hello, ni hao. Oh. Kau main ya? Ingatlah aku tak okey ni. Ni Aku kita sangkut ni. Risau aku.
Sir, line tak elok sir. Suara aku macam transformer. Tak, Decepticon. Molek lah anak anjing. Orang gila. Baik kan benda ni. Serius. Weh. Selef. Select. So kelabih. Selef, habis. Kelabih dah. Ingat aku. Tak. Suara aku Balik. Okey, suara mu okey je. Dah tu apa? Sekat bawah Masuk, transformer. masuk. Tak ada lah. Masuk. Oh. Biar. Hello. Testing. Okey, boleh dengar suara saya? Dengar Dengar sir. Technical punya masalah ni memang tak boleh buat apa. Okey, okey, sebelum tu tunjuk dulu slide access control ni. Okey. Cuba awak baca sebagai masa 1 minit, cuba baca dan fahamkan dan kalau boleh jelaskan. Nanti saya panggil nama, awak jelaskan apa yang awak faham daripada ayat ni. Saya bacakan dulu access control condition where the right of owner or occupants of abutting land or other person to access in connection with a road is fully or partially controlled by the public authorities. Saya padam dulu. Okey, so siapa boleh bagi penerangan apa yang dia faham? Madi boleh. Boleh Ikram? Dah madi. Mada? Tak sih. Dia kata keram boleh. Madi Cuba boleh seorang. dia kata. Keram. Apa yang faham? Syauki. Syauki Ada kat kelas sini. belah ke? Keram. Belah sebelah. Aidil Fakri. Ada Fakri. Apa dia Aidil Fakri? Access control. Awak faham? Tak faham? Ayat dia. Kurang faham. Bagi contoh yang mudah aja. Jangan explain ataupun jangan translate ayat tu. Mahdi? Ya saya, kenapa tak? Apa yang faham dengan ayat access control? Ni saya faham Cerita dengan ayat mudah aja. Dia macam kita nak ambil satu jalan tu tapi ada pemilik jalan tu. So penguasa nak guna jalan tu. Betul. Okey. Jawapan lain? Ada tak? Idea lain ke? Dia tu betul lah tu. Cuma ada yang lebih mudah lagi. Lebih ringkas. Apa contoh yang ada dekat persekitaran awak lah. Syahadah. Ada syahadah? Syahadah? Ya, sir. Apa dia access control?
Apa yang kelakar tu? Apa? Tidur. Contoh Soalan dia access macam control ni pernah keluar indicate. final Apa dia? Syarah? MPK jaga. NPK jaga. Okay. Siapa lagi? Fatini dia, Fatini. Apa maksud access control? Yes sir. Apa access control? Ni macam satu jalan tu macam milik orang lah, lepas tu dia nak buat jalan. Sama macam Adil. Okay. Betul lah tu. Betul juga lah tu. Okay, so access control ni terbahagi kepada 3. Dia punya ciri-ciri. Ada yang full access control, ada yang partial, separa, satu lagi no access control. Okay, so access control ni, saya ambil contoh full lah. Full access control. Ini full Saya tulis ni, awak nampak jelas ke ataupun macam gelombang-gelombang sikit? Nampak saya. Ada gelombang. Nampak Okay. So kalau full access control, okay, katakan ni jalan. Okay. Di rumah awak. Okay. So jalan ni, jalan privatization road ataupun jalan yang betul. Ni jalan tol tu. Okay. Walaupun rumah awak dekat tepi jalan, awak tak boleh sewenang-wenang terus masuk ke jalan bertol ni. Okay. So macam mana nak masuk ke jalan bertol ni? Kalau rumah awak betul-betul tepi sejengkal dengan jalan tol ni. Bayar So tu awak tak boleh masuk, ikut suka je. So awak kena lalu jauh sikit, kalau 10 km ke tempat nak masuk ataupun nak bayar tol tu, 10 km lah awak kena bawa kenderaan awak ke tempat yang bayar tol tu. Okay. So ni maksudnya full access control. Okay. Walaupun rumah kita berhampiran ataupun dekat sangat dengan jalan tersebut, tetapi jalan tersebut perlu diakses dengan cara yang betul. Okay. So kalau kereta tak boleh lah terus masuk ke tol ni. Kalau motor ataupun basikal tu boleh. Motor tu boleh jangkat. Dan motor pun tak kena bayar tol kan. Basikal pun tak kena bayar tol. Boleh je. Kalau kereta tak boleh angkat. Kancil ke, kereta yang kecil pun tak boleh angkat. Maybe boleh sir. Bila awak nak keluar nanti kena bayar tol juga kan. So takkan nak angkat pula ke jalan sebelah sebelum tol tu. Okay. MyV memang semua benda boleh. Okay, so tu full access. Kalau partial, partial access control, separa. Okay, ni awak bayangkan jalan kat KPTM. Okay, ni jalan gambar. Ini daripada KPTM. Ni Dewan Mak Kilau. Okay, so awak nak pergi ke bandar. So awak keluar daripada KPTM. Kemudian lalu depan Dewan Mak Kilau tu, okey. Bandar belah kanan kan? Okay, sini ke Lambang. Okay, nak pergi bandar, belok kiri ke belok kanan? Nak pergi bandar ni. Daripada jalan depan Dewan Mak Kilau. Kiri saya, kiri. Ini Elok. sir. Kiri Kanan kan? bahaya sir. So kanan tak boleh. Sebab aliran trafik macam ni. Okay, sebab tu awak kena belok kiri dulu.
Pergi cari apa? Betul. Tempat untuk awak U-turn. Betul. Kat bawah flyover tu. Barulah awak boleh pergi ke bandar. Okey? Maksudnya ini kawalan separa. Tak boleh terus sewenang-wenang ikut ke mana awak nak pergi. Okey? Dan satu lagi, no access control. Okay, kalau no access control ni, simpang KPTM tadi, jalan depan KPTM di taman ni Dewa Makilau. Okay. So keluar je simpang KPTM ni. So awak boleh ikut suka. Nak pergi ke kiri ke, nak pergi ke kanan ke. So maksudnya kat sini jalan ni tak ada kawalan. So boleh keluar ikut suka. Kiri ataupun ke kanan ataupun ke depan. So tu maksud access control. Maksudnya kawalan untuk masuk ataupun untuk akses jalan tersebut dikawal sama ada kawalan sepenuhnya full access ataupun separa, dikawal separa, partial ataupun tiada access control, no access control. Okey, itu yang awak kena faham. Sebab nanti kita akan tengok kategori-kategori ataupun ciri-ciri bagi setiap jalan ni, dan dalam kategori ataupun ciri-ciri tersebut ada dia punya karakteristik berkaitan dengan access control. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Okey, so kita tengok pengelasan di bawah function untuk jalan rural. Okay, untuk jalan rural ada 5 kategori. Okay, kita pergi kepada nama yang pertama iaitu expressway. Okay, jalan yang pertama nama dia expressway. Okay. Kalau kita baca dia punya ayat-ayat yang panjang ni, jadi panjang sangatlah. Kalau awak nak buat ataupun nak jawab soalan tu, so tak perlu nak buat ayat panjang. Okay, just keluarkan dia punya karakteristik ataupun info berkaitan dengan jalan tersebut. Okay. Expressway, a divided highway for through traffic with full control of access and always with great separation at all intersection. Okay, so expressway di bawah kumpulan rural ni, okay, ciri-ciri dia antaranya adalah yang pertama, kawalan ataupun access control dia adalah full ataupun sepenuhnya. Okay, dan always with great separation at all intersection. Okay, so great separation ni maksudnya dekat dia punya persilangan ataupun junction lah. Okay, bila awak tengok daripada atas, dia nampak cross, dia nampak persilangan. Tapi junction ataupun persimpangan ataupun persilangan ni diasingkan dia punya level tu. Ataupun dengan kata mudah flyover lah, jalan yang ada flyover. So flyover mungkin 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Okay, so tu masuk great separation. Pada setiap persilangan, bila awak tengok dekat atas tu nampak cross. Okay, tapi cross tu diasingkan dia punya level. Ada level bawah, ada level atas. Okay,
In rural, they apply to the interstate highways for through traffic and make the basic framework of national road transportation for fast travelling. They serve long trip and provide higher speed of travelling and comfort. To maintain this, there are full access control. Okay. Kalau ada soalan, dia minta awak discuss berkaitan dengan karakteristik. So awak boleh keluarkan maklumat yang dia boldkan dalam nota tu. Okay. Karakteristik untuk expressway ni. Okay. Yang pertama, saya keluarkan terus Okay, dia punya karakteristik ciri-ciri dia untuk memudahkan awak menjawab nanti. So awak keluarkan maklumat yang dia bold tu saja. So tak perlu berayat panjang-panjang. Okay, so karakteristik untuk expressway yang pertama dari segi access control. So access control untuk jalan expressway ni dia adalah full access control. Okay, kawalan sepenuhnya. Okay, kemudian dari segi speed dia. So untuk jalan expressway ni, dia menyediakan, dia provide higher speed. Okay, kelajuan yang tinggi. Dia bukannya kelajuan sepenuhnya speedometer kereta awak tu ataupun motor awak tu. Kelajuan yang dihadkan oleh had laju kebangsaan. So macam kat Malaysia ni maksimum had laju kebangsaan adalah 110 km per hour. So jalan ni awak boleh bawa dengan kelajuan 110 km per jam, kelajuan yang paling maksimum. Okay. Kemudian ciri ataupun karakteristik yang ketiga, serve long trip length. Okay. So jarak perjalanan yang jauh. So expressway ataupun jalan berbetul tu yang orang panggil highway sebelum ni, so, biasanya dia menghubungkan antara negeri-negeri dan jarak perjalanan dia memang jarak yang jauh. Okay. Jarak yang jauh. SERV. Serve long trip length. Okay. Ini tiga ni dia punya karakteristik ataupun dia punya ciri-ciri. So tiga ni adalah dia punya ciri-ciri, karakteristik. Nampak tu tak apalah. Imagine, nampaklah atas ni. So tiga ni adalah karakteristik ataupun ciri-ciri bagi expressway. Kalau fungsi kalau ditanya fungsi ataupun function, okay, so function dia make the basic framework of national road transportation for fast travelling. Itu dia punya function. Okay, tapi biasanya soalan diminta awak discuss berkaitan dengan expressway ni, so awak just keluarkan maklumat dia punya karakteristik. Okay, so dah dapat dah markah. Okay, itu jalan expressway di bawah kumpulan rural. Okay, seterusnya ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada saya, tak ada. Okay, yang seterusnya adalah highway. Okay, highway. Kalau dia minta ataupun soalan tu minta awak discuss ataupun ceritakan
berkaitan dengan highway ni. So boleh ceritakan yang pertama pasal access control untuk highway. Okay, so untuk highway access control dia adalah partial. Kalau tengok yang dia bold kan tu dalam slide saya tu, okay, highway adalah partial access control. Okay, kemudian kita tengok dia punya speed. Untuk highway dia provide high to medium speed. Okay, kita tulis dekat awak punya nota tu ataupun awak buat mind map ni apa nanti nak jawab soalan. So provide high to medium speed. Okay, itu yang kedua, karakteristik yang kedua. Yang ketiga, okay, dari segi trip length dia. So untuk highway dia menyediakan self long to intermediate trip length. Okay, so tu tiga ciri-ciri ataupun karakteristik untuk highway. Okay. Okay, so yang seterusnya boleh kalau ada soalan dia minta awak discuss ataupun explain berkaitan dengan highway ni. So awak just keluarkan dia punya karakteristik berkaitan dengan highway. So ni dia point dia. Nanti awak sambung buat mind map ni. Okay. Saya tunjuk pula contoh macam mana kalau dalam soalan test ke final ke awak nak jawab ataupun awak nak discuss berkaitan dengan jalan-jalan ni. Okay, so subtopik 1.2 ni classification of road ni, pengelasan jalan ni, so memang sering ditanyalah dalam test ke dalam final ke. Okay, sama ada dia akan tanya according to admin ke, according to function ke. Kalau function according apa kategori rural ke ataupun kategori urban ke, awak kena discuss setiap satu. Nanti dalam tutorial assignment nanti saya akan bagi soalan-soalan daripada semester lepas punya final exam. Tengoklah. Okey, so kalau contohlah awak nak jawab soalan berkaitan dengan pengelasan jalan ni, diminta awak discuss ataupun explain berkaitan dengan jalan-jalan yang disenaraikan tu. Okey, contoh kalau dia tanya primary road. Primary. Ni saya tak buat dalam mind map ya. Nanti awak sambung buat dalam mind map lah. Dia punya explanation berkaitan dengan primary road ni, awak just keluarkan maklumat berkaitan dengan karakteristik jalan tersebut. Okey. Yang pertama dari segi access control. Okay. So untuk primary road, dia punya access control dia adalah partial. Okay, dia sama macam highway tu. Partial access control. Okay, yang kedua, karakteristik yang kedua bagi primary road dari segi dia punya speed perjalanan dekat atas jalan primary road ni, dia menyediakan provide medium
travelling speed. Itu dari segi speed atas jalan. Dari segi jarak perjalanan. Okay. So untuk primary road serve intermediate. Straight line. Okay. Kalau apa tu expressway tadi, dari segi speed higher. Dia punya speed higher. Okay. Kalau highway tadi high to medium. Okay. Kalau primary road medium. Okay. And then dia punya trip length, kalau expressway tadi dia adalah long trip length. Kalau highway tadi long to intermediate. Okay, kalau highway. Kalau primary road dia serve intermediate trip length saja. Okay. So bila awak jawab tiga karakteristik ni, sini dapat 0.5, awak listkan senarai ataupun awak senaraikan nama di bawah rural tu, sini 0.5, sini 0.5, sini 0.5. So dapatlah total 2. Okay. So ada 5 kategori jalan. Okay, so total markah untuk soalan berkaitan dengan kelas vocational off-road ni adalah 10 markah. So dapatlah kalau awak jawab macam ni, dapatlah 10 markah full tu. Okay. Dan ni saya tunjuk terus soalan-soalan yang mungkin akan ditanya dalam final ataupun dalam test nanti. Okay, so tak perlu buat ayat panjang-panjang, just buat dalam bentuk point saja. Kalau contoh semester ni final awak jawab dekat rumah, so jawab macam ni pun dah cukup. Ataupun kalau semester ni awak kena jawab dekat dewan, so jawab macam ni pun tak ada masalah. Sama je. Rumah ke kat dewan ke jawab macam ni, so markah akan diberi seperti inilah. Okay, untuk secondary road, okay, constitute the major road forming the basic network. Okay, yang atas ni kalau awak tengok yang primary tadi, yang point atas sekali, ini dia punya function dia, fungsi jalan tu, menghubungkan apa. Kemudian untuk secondary pun sama, within a district, secondary road. Okay, sistem transportation dalam daerah tu. Okay. Okay, ni dia punya karakteristik, ciri-ciri dia. Okay, kalau awak tengok yang secondary road ni, dia ada satu point yang tak ada. Maksudnya dia terlupa, dia tertinggal tu. Point apa? Dia punya speed kan. Okay, so speed. So speed untuk secondary road adalah sama macam primary road. Okay, secondary road. Ini nombor 3. 4. Ini adalah secondary road. Okay, dia punya karakteristik. Secondary dengan primary dia punya karakteristik adalah sama. Cuma fungsi dia berbeza lah. Access control, partial access control. Okay, dari segi speed provide medium speed, medium travelling speed, medium speed. Okay, dari segi trip length serve intermediate trip length. Okay, so jawab ni, so dapatlah sini 0.5, sini 0.5, sini 0.5, sini 0.5. So total dapat 2 juga. Okay, boleh Kat kanan ada soalan?
Tak ada soalan Tak ada sir. So kita pergi yang seterusnya. Jalan minor road pula. Okay. Apply to all road other than those described above in the rural areas. From the basic road network within a land scheme or other inhabited area in the rural area. Also include road with special function such as holiday resort road, security road, or access road to microwave station that serve mainly local traffic with short trip lengths and they usually with a partial or no access control. Okay. So untuk minor road, okay. Kita tengok karakteristik untuk minor road pula. Okay, yang kelima, to minor road. Okay. Dari segi access control, dia adalah partial or no access control. Maksudnya no access control lah. Kemudian dari segi speed, dia dalam ni dia tak beritahu. Dia beritahu. Provide low speed. Okay. So kelajuan sebenarnya bukan ciri-ciri yang penting lah untuk jalan minor road ni. Minor road ni awak boleh bayangkan, nanti kita akan tengok, saya bagi contoh dekat mana kalau dalam di Kuantan ni minor road tu dekat mana, secondary mana, expressway mana. Jadi saya bagi contoh. Okay. So minor road ni dia umpama jalan dekat dalam kawasan perumahan, dekat taman, jalan taman. Ni jalan yang mungkin tak ada lain jalan. Okay. Jalan tu kecil, jalan selorong, tapi dekat taman biasalah kereta akan bergerak walaupun jalan tu kecil, dia akan bergerak dua arah juga. Okay, so awak imagine minor road tu dekat jalan dalam kawasan perumahan. Okay. Kemudian yang ketiga, dia punya karakteristik yang ketiga dari segi trip length. So untuk minor road ni short trip length. Okay, so tu tiga ciri-ciri untuk jalan di bawah kategori ataupun dalam kumpulan minor road. Okay. Okay. Tengok dulu Example of type of road within a road network. Okay. So expressway ni awak bayangkan jalan tol Gambang tu. Okay. Ni jalan tol dekat UMP tu kan. Susul daripada UMP tu, awak boleh akses masuk ke tol. Ni tol yang dekat Gambang tu. Tol Gambang. Okay. Kemudian highway. Ini jalan Gambang. Katakan sini ke KM. Awak nak balik, naik kereta, naik bas, balik ke KL lah. Okay, awak lalu jalan Gambang ni. Okay, jalan Gambang ni adalah nombor 2 iaitu highway, sorry. Jalan highway. Okay, jalan Gambang tu adalah jalan highway. Okay, kemudian yang ketiga ni adalah primary road. Okay, so primary road ni adalah jalan yang menghubungkan jalan highway ke jalan expressway. Yang ni
simpang dekat depan UMP tu kan. Sebelum awak masuk ataupun akses untuk masuk ke Lebuh Raya Pantai Timur Gambang tu, awak kena lalu dulu jalan depan UMP ni. Okay, so jalan depan UMP tu kita imagine sebagai jalan yang nombor 3 iaitu primary road. Okay. Kemudian untuk secondary road, okay, nak masuk ke dalam UMP tu, UMP dia ada jalan besar, dalam kampus UMP tu dia ada main road dia, jalan besar dia. So jalan besar tu kita imagine ataupun kita anggap sebagai secondary road ataupun mungkin dalam kawasan perumahan. Kat sini ada kawasan perumahan, tepi UMP tu ada kawasan perumahan. So jalan utama dekat kawasan perumahan tu kita imagine ataupun kita anggap sebagai secondary road. Jalan yang bas rapid Kuantan tu lalu lah. So kat setengah kawasan perumahan tu bas rapid ataupun apa-apa bas yang ada dekat sekitar kawasan tu ataupun dekat bandar tu, dekat pekan tu, okay, so dia lalu juga, tapi dia akan lalu ikut jalan utama dekat dalam kawasan taman tersebut. Dia tak lalu jalan-jalan kecil. Kalau bas rapid ke ataupun apa-apa bas, so dia akan lalu jalan besar. So itu adalah secondary road. Okay. Kalau access road, okay, dalam perumahan macam saya cakap tadi, ada jalan-jalan yang selorong, jalan-jalan yang kecil, yang bas tak masuk, cuma orang yang tinggal kat kawasan tu je lah. Okay. Itu adalah access road. Ataupun dekat dalam kampus UMP tu, selain daripada main road yang bas lalu tadi, ada jalan-jalan kecil nak pergi ke fakulti A, fakulti B. So ada jalan-jalan kecil. So itu adalah access road dalam kawasan ataupun dalam kampus tersebut ataupun dalam kawasan perumahan tersebut. Okay. So kalau awak nak faham, awak boleh fahamkan macam itulah. Jalan yang ada dekat sekitar kita, so kita boleh kategorikan, kita boleh anggap dia sebagai jalan-jalan berdasarkan dia punya karakteristik ni. Okay. So setakat ni ada soalan? Boleh imagine, boleh faham boleh namakan jalan tu expressway ke, highway ke, primary ke, secondary ke? Okay? Okay, so okay. Mengantuk ke Mahayati? Mayati sir. Tengah cuba nak faham sir. Tengah cuba nak faham? So kena imagine, kena bayangkan. Okay, so untuk urban pula, awak imagine, awak bayangkan fikiran awak melayang-layang dekat kawasan, dekat KL. Okay. Okay, so untuk urban ni adalah kawasan di mana populasi penduduk dia adalah lebih daripada 1,000 orang dalam radius yang tertentu. Dalam radius lebih dalam 5 km area kawasan tu ataupun jalan tu. So kalau populasi dia melebihi 1,000 orang, so kita kelaskan jalan tu adalah sebagai urban punya jalan. Okay, urban ni macam saya cakap tadi, awak imagine dekat area Kuala Lumpur ataupun dekat Selangor. Okay, so kita tengok yang pertama, jalan dalam kategori ataupun dalam kumpulan urban ni ada 4. Kita cuba habiskan sikit lagi lah 1.2 ni. Okay, so untuk urban, kita buat inilah expressway ni urban urban expressway. Pertama, expressway. Okay. So yang membezakan expressway urban dengan rural adalah bilangan populasi
penduduk dia. Okay, so untuk expressway bagi urban punya kawasan ni, karakteristik yang kita boleh keluarkan, okay, saya bacakan dulu. An expressway is a divided highway for through traffic with full control of access and always with great separation at all intersection. Okay, so kalau awak nak explain ataupun soalan tu minta awak discuss ataupun explain berkaitan dengan expressway urban ni, so awak boleh keluarkan maklumat-maklumat yang dia bold ataupun dia hitamkan dalam nota tu. Okay. Yang pertama awak boleh cerita pasal access control. Untuk expressway, access control dia adalah fuel access control. Ni awak boleh buat mind map sendirilah. Ni saya tunjuk terus macam mana pemakahan tu dibuat. Kalau soalan ni ditanya. Okey, yang kedua, poin yang kedua yang boleh awak keluarkan, yang boleh awak explain, yang boleh awak cerita dari segi dia punya strip length. Okay, serve a long strip length. Okay, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, awak boleh cerita pasal traffic flow. Untuk expressway, dia menyediakan aliran trafik yang lancar. Okey, so, secara desainnya ataupun secara atas kertasnya, okey, so expressway ni sepatutnya dia menyediakan pergerakan trafik yang lancar. Tapi pada masa sekarang dalam expressway yang berbayar tu pun jalan dia pun ramai orang guna, ramai orang akses, dan akan menyebabkan dia punya pergerakan trafik itu terhadlah. Maksudnya awak tak boleh bawa dalam speed yang dilimitkan oleh had laju kebangsaan. So dalam expressway dekat bandar ni tak boleh bawa 110. Boleh bawa 80 je average dia. Sebab apa? Sebab kereta terlalu ataupun kereta dalam kapasiti yang banyak dekat jalan tersebut. Okay, itu lumrah duduk dekat bandar lah. Okay, so kalau untuk expressway bagi kategori urban, pemakahan dia, kalau dia minta awak explain jalan di rumah urban, kami dia tak bagi awak keluarkan sendiri. So kat sini kita akan bagi satu markah. Okay, sini akan jadi 0.5, 0.5, 0.5. So kat sini awak letak je nama expressway, tak explain lah, terlupa, maksudnya blank. Bila awak nak jawab dalam dewan tu, awak ingat ni je, awak ingat expressway, ingat arterial, collector dengan local street saja. So tulis je dalam dia tu, tapi tak dapat ataupun awak dah blank, tak boleh nak explain dia punya karakteristik. So tulis je mana yang ingat. Okay, so kat sini awak nampak, dapatlah satu. So kalau awak listkan 4 tu, dapatlah 4 daripada 10. So total dia kat sini akan dapat 2.2. Okay, sebab untuk urban ni dia ada 4 jalan je. So 4 jalan, satu ni markah 2.5 lah. 25 boleh dapat total 10 markah tu. Okay, ni macam saya cakap tadi, saya bagi tahu terus macam mana pemakahan dibuat untuk soalan teori. Kalau calculation tu okey, tak ada masalah. Maksudnya calculation tu ada dia punya buat step tu ada markah. Cuma yang teori ni mungkin tak nampak lagi macam mana dia punya pemakahan, so saya tunjukkan terus dalam kelas. Okey, itu expressway bagi kawasan urban. Okey, arterial. Okay, arterial, a continuous road with partial access control. Nanti awak katakan nak jawab soalan, saya bagi soalan ke ataupun tutorial nanti ke ataupun assignment nanti saya bagi soalan, awak jawab. Kalau arterial ni awak nak keluarkan dia punya karakteristik, awak tengok yang saya bold warna hitam. Saya tak tulis dah kat sini, nanti awak buat sendiri. So untuk 3 lagi tu. Okay.
Arterial, a continuous road with partial access control for through traffic within urban area. Basically, it conveys the traffic from residential areas to the vicinity of the central business district, from one part of a city to another which does not intend to penetrate the city center. Do not penetrate identifiable neighborhoods. Smooth traffic flow is essential since carries a large traffic volume. So maksudnya kalau awak nak explain berkaitan dengan arterial ni ataupun discuss berkaitan dengan arterial ni, awak keluarkan maklumat yang bold tu, dari segi access control, partial access control, dari segi traffic flow dia, smooth traffic flow, dan satu lagi dari segi traffic volume, sepadu traffic. So carries a large traffic volume. So dapatlah 3 poin dekat situ. Okay, itu adalah arterial. Sekejap lagi saya lukiskan, saya tunjukkan gambaran dekat mana duduknya arterial, dekat mana duduknya collector. Okay, dan yang ketiga, collector. Okay, a road with a partial access control designed to serve on a collector or distributor of traffic between the arterial and local road system. The collector are the major road which penetrate and serve identifiable neighborhood, commercial areas and industrial areas. So itu adalah jalan collector, ciri-ciri untuk jalan collector. So kalau tengok kat sini, untuk collector tu dia bold ataupun dia highlight satu saja karakteristik, iaitu access control dia, partial access control, dan yang selebihnya tu dia punya function. Kalau awak tengok kat sini, serve on a collector or distributor of traffic between arterial and local road system. So untuk collector, kalau awak nak jawab, memang awak terpaksa menggunakan dia punya function lah. So yang selebihnya ni, yang dia tak bold ni, dia punya function ataupun fungsi yang jalan tu. Okay, so ini satu point. Serve on a collector or distributor of traffic between, panjang lah. Okay, distributor between arterial and local road system. Okay, yang kedua, dia punya function, collector major road which penetrate and serve identifiable neighborhoods. Okay, so jalan collector ni jalan yang ada dekat kawasan-kawasan kejiranan ataupun kawasan perumahan, ataupun jalan yang kita boleh akses, kita boleh bergerak dalam kawasan bandar ataupun kawasan industri gitu. Okay. Lagi saya tunjukkan secara grafik lah collector tu dekat mana duduk dia. Okay, dan satu lagi adalah local street. Okay, basic road network within a neighborhood and serve primarily to offer direct access to a waiting land. Okay, link to the collector road and thus serve short trip length. Okay, through traffic it should be discouraged. Okay, so untuk local street, dia bagi satu dia karakteristik. Yang atas tu, itu dia punya function, the basic road within a neighborhood and serve primarily to offer direct access to a waiting land. Okay, saya tunjukkan dia punya gambaran. Ni awak imagine, awak bayangkan jalan di kawasan bandar lah, ke area KL tu, Kuala Lumpur. Okay, katakan ni rumah awak. Okay, rumah. Okay, so ni tempat kerja, office, tempat kerja. Dia ni office, pejabat awak. Okay, so nak pergi bekerja ni, okay, jalan-jalan kan ni kawasan perumahan, rumah awak dan ada kawasan perumahan. Okay, dan jalan dalam kawasan perumahan. Okay, so ni jalan-jalan yang ada dekat dalam bandar tersebut. Okay, so ada dua jalan. Okay, dua jalan utama nak pergi ke bandar ni.
Okey. Dan jalan yang pertama ni, ini adalah expressway. Okey, jalan expressway. Okey. Yang bawah ni adalah arterial. Okey. Okey, jalan arterial. Okey. Jalan yang menghubungkan awak punya kawasan perumahan tu, rumah awak dengan tempat kerja awak. Okey. Tapi dia tak termasuk dalam jalan kawasan perumahan, dia tak termasuk dekat jalan dekat tempat kerja awak. Okey. Untuk kolektor pula, okey, untuk kolektor pula, okey. Okey, untuk kolektor pula, jalan yang menghubungkan antara arterial ini adalah kolektor. Okey, ini adalah kolektor. Okey. Jalan yang menghubungkan arterial dengan yang ni, yang garis-garis hitam ni, yang ni adalah jalan local street. Okay. Jalan di dalam kawasan perumahan dan jalan di kawasan bandar itu adalah local street. Okay. So jalan yang menghubungkan arterial dengan local street ini namanya collector. Okay. And then jalan lain yang menghubungkan jalan utama dia sama macam arterial, tapi expressway ini dia kena bayar tol. Okay. Kena bayar tol. Okay. Nak pergi ke tempat kerja, katakan dekat bandar ni, dekat KL ni, awak boleh lalu ikut expressway, awak boleh lalu ikut arterial. Okay. Tapi expressway ni dia private road lah, awak kena bayar tol. Dan dia punya trafik memang lancar sebab orang yang nak masuk jalan yang berbayar ni kurang. Orang tak nak keluarkan duit untuk jalan lalu dekat jalan yang berbayar. So orang akan lalu ikut arterial. Okay. So arterial ni another alternative. Okay. Untuk pergi daripada rumah awak ke tempat kerja. Okay. So awak boleh lalu arterial juga. Okay. Dan arterial ni dia tak termasuk jalan yang ada di dalam kawasan perumahan awak ataupun kawasan tempat kerja awak dekat bandar ni. Okay. So jalan yang menghubungkan arterial dengan local street ni nama dia adalah collector. Okay. Dan jalan dalam kawasan bandar yang sesak banyak kereta tu dekat area bandar ni, so itu adalah local street. Okay. Itu gambaran ataupun dia punya grafik lah dekat mana kedudukan arterial, dekat mana collector, dekat mana local street, dekat mana expressway. Okay. Ni awak bayangkan jalan dekat KL sesak ni. Okay. Boleh faham tak? Ada soalan? Okay, tak ada soalan Tak ada, saya tak ada. Boleh faham tak? Saya boleh saya, Naim tak tahu lah. Ya. Faham lah sikit-sikit. Kan dapat sikit-sikit pun jadilah. Kan dapat banyak pun tak apa. Boleh saya boleh.
Okey. Saya nak ambil attendance. Pukul 1 lah. Okey, Ahmad Ikram. Ada Ikram? Ada. Ada. Aidil? Ada sir. Anis Yuslina? Tidur sir. Ada? So kalau tak respon, saya kira tidur lah. Mahathir? Ada sir, ada. Tak payah Amirul? pindah ke? Di toilet sir. Toilet? Ha. Tidur? Amirul ada? Ada sir. Fikri? Hanafi? Ada sir. Ada. Naim? Ya sir, ada. Syakira? Saya ada. Fatini? Ada sir. Ada sir. Aini? Aini ada? Ada. Balkis? Ada sir. Izzah? Saya ada. Hafizah? Ada sir. Wahidah? Saya. Okay. Syahadah? Ada sir. Sir? Okay. Sarah? Ada. Okay. Said Fikri? Ada sir. Okay. Ada soalan? Enggak ada. Okay, kalau tak ada, cuba fahamkan. Oles dah boleh buka. Saya dah upload nota chapter 1 dan juga course planner. Video minggu lepas pun saya dah upload dekat YouTube. Saya tak share je link tu. Sebab nak upload tu, edit tu dia take time jugalah. Saya nak jadikan dia video tu. Kita boleh tengoklah mana yang miss kelas ke ataupun tak dengar, tak ingat. So boleh tengok balik video tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, so oles tadi, make sure awak masuk. Dia punya password dia, ID dia KNJ, password dia IC awak. Macam sebelum ni kan, untuk oles. So awak check dulu lah. Awak section betul tak section tu, sebab nanti kalau tugasan-tugasan tu awak kena hantar berdasarkan list yang ada dekat oles tu lah. So kalau dalam list lecturer tu awak masuk section lain, so masalah juga nanti untuk pemakahan nanti, untuk kerimak awak nanti. Okay, awak semak dulu awak punya oles tu, betul tak section yang awak daftarkan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu kat sini. Terima kasih atas kerjasama untuk meet kelas ni. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya hari Khamis ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Thank you sir. Okay.